Itulah dia sebenarnya sedikit sejarah mengenai Lok Sari lah ni. yang kita berada Terima kasih kerana sebenarnya memberikan kita kerjasama yang cukup baik sebenarnya untuk kita berada di sini. Cuba ada tak peluang untuk kita tunggang kuda? Sebab ada kuda dekat sini sebenarnya. Tapi tak tahulah sama ada petang nanti selepas kita siaran kita boleh berpeluang ataupun tidak. Yang paling jadi, banyak kalau banyak anda itik. semua, Banyak itik. Banyak itik. Nanti kalau ada itik, kalau ada itik lalu-lalu tu, ya. Itu bukan gangguan, tapi memang itik itu dibela dan dilatih untuk bermesra dengan sesiapa sahaja yang datang ke Lok Sari. Jadi satu lokasi yang cukup menarik untuk anda semua untuk merasai sendiri keunikan rasa kampung. Itu kita bercakap mengenai Lok Sari. Tapi kalau kita tengok dari segi sudut yang lagi besar, iaitu pokok sena, siapalah kita nak berbicara mengenai pokok sena? Kita bawakan yang lebih arif sebenarnya dan yang lebih memahami apa sebenarnya situasi di pokok sena ini, bagaimana demografinya, topografinya dan juga situasi semasa. Hari ini kita bawakan bersama-sama dengan kita untuk menghiasi pagi anda Yang Berhormat Romani Wan Salim, Pengerusi Jawatankuasa Penerangan Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, dan juga di sebelahnya Yang Berhormat Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Lada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang Kedah semua sihat belakang. Alhamdulillah. Makan beras cantik. Makan beras cantik. Beras mahal dekat belakang ni. Beras berkualiti tinggi lah kan. Jadi kalau kita bercakap mengenai kebersamaan keluarga Malaysia, bukan satu konsep yang diangkat oleh Perdana Menteri kita. Baru-baru ini kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, macam-macam lagi, dan akhirnya kita merealisasikan satu konsep yang kita tengok dalam Malaysia ini, semua orang bersatu sebenarnya. Apabila datang banjir, datangnya musibah COVID-19, semua bekerjasama untuk membantu sesama kita. Kalau di pokok sena ni, pengamatan YB sendiri melihat konsep kebersamaan keluarga Malaysia itu bagaimana diangkat dan juga dipraktikkan di kalangan masyarakat di sini. Kita boleh mulakan dengan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap tahniah, terima kasihlah pada pagi ini DJ yang sebegitu cantik sangat. Terima kasih banyak-banyak. Macam pinang belah dua. Tu dia. Jadi konsep kebersamaan keluarga Malaysia, saya ucap tahniah pada PM kita lah, Yang Berhormat PM kita Perdana Menteri, yang satu cetusan idea yang baik. Jadi kita pun di Kedah ada trademark dia. Trademark Kedah ni kita letakkan orang kaya berbakti, orang miskin berteduh. Itu. Dan satu lagi iaitu Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Ini menunjukkan semua keluarga Malaysia kita, rakyat berbilang kaum. Itulah yang kita dicetuskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita sambut baik dengan baik. Sebab Kedah sejahtera ni kita nikmat semua. Kedah ni 2.3 juta lah penduduk ni Kedah, untuk yang merangkumi semua bangsa. Melayu, Cina, India, Siam. Di sini di pokok sena ni tak apa lagi kita boleh tanya yang berhormat. Bukit Lada, geografi pokok sena ni lebih cantik, lebih hebat lah. Jadi kita nampak di sini iaitu kita ada Kedah ni ada untuk memberi kepuasan pada rakyat. Kita letakkan Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Kita letakkan 3 teras, iaitu pemangkin ekonomi untuk rakyat dari Kedah. Tak kira bangsa semua. Dan yang keduanya peningkatan di segi sudut ekonomi dan penjitalan dari segi pentadbiran urus dan juga pemangkin peningkatan ekonomi untuk rakyat negara. Itulah 3 teras yang paling penting lah, iaitu Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Itulah trademark yang Kedah yang cuba bawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, cuba menerapkan konsep kebersamaan keluarga Malaysia. Bila bercakap mengenai konsep kebersamaan itu selaras dan juga selari dengan 3 teras keluarga Malaysia. Kebersamaan, keterangkuman dan juga kesyukuran. Bila kita cakap mengenai kebersamaan itu, kan kita difahamkan di pokok sena ni macam-macam ada bangsa dia. Macam tadilah YB kata ada Siam, ada Kedah, mungkin ada juga yang daripada luar datang sini. Jadi dari segi bahasa tu, kita nak tanya YB Ustaz lah, macam mana bahasa di pokok sena ni, logat dia bagaimana? Sebab setiap daerah lain-lain logat dia. Mungkin YB boleh ajar kami dua kat sana. Sikit YB. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua, kepada Selamat Pagi Malaysia yang memilih kawasan Pokok Sena sebagai destinasi pada kali ini dan memilih khususnya di Bukit Lada ni. Jadi alhamdulillah kita melihat rakyat yang ada di Kedah ini dari segi
bilangannya lebih kurang 2 juta lebih dan peratusnya Melayu 56.9%. Dan begitulah juga dengan bangsa-bangsa lain lebih kurang 20% lebih. Kemudian di kawasan Pokok Sena ini sendiri dari segi penduduknya lebih kurang 56,000 lah. 56,000 orang dan majoritinya Melayu lah. Majoritinya Melayu. Lebih kurang 2 ataupun 3,000 sahaja yang berbangsa lain. Tapi alhamdulillah kehidupan di sini agak harmoni dan alhamdulillah semua bangsa boleh hidup sekali. Kebanyakan bangsa Cina ni berada di kawasan Pekan lah, Pokok Sena, dan kawasan pedalaman sikit ada kawasan Siam. Ada Siam. Dan alhamdulillah dari segi kita sebagai pihak kerajaan, kita seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat YB Wan Romaini tadi, iaitu kita tidak memilih bangsa dan sebagainya. Kita memberi bantuan kepada semua, termasuklah kepada orang bukan Islam, orang Siam dan sebagainya. Kemudian dari segi percakapan dialek yang ada di kawasan kita ini, kalau ada yang berbahasa Cina, ada yang bercakap bahasa Siam. Dan kalau ikut Lok Sari ini pun seperti mana dalam intro yang kita lihat tadi, Lok itu sebenarnya daripada bahasa Siam. Dia bukan makna Lok, sebenarnya Lok. Dia punya dia ada alunan dia. Ada alunan. Lok Sari. Lok Sari. Jadi Lok itu maknanya anak. Anak Sari. Itu dia anak Sari. Tadi kita tengok pemilik dia, maksudnya Sari tu nama dia. Nama ayah. Lok Sari lah. Ya. Razi Lok Sari. Nama sebenarnya Razi lah. Razi. Kalau bahasa Arab sebut Ibnu Sa'ri. So ni nama pak dia lah. Tapi lebih tempatan dia mengangkat dialek di sini untuk jadikan nama resort. Itu yang bagus. Anak yang soleh kenalkan bapa. Kenakan bapa. Baguslah anak Sa'ri. Berkat Allah, insya-Allah. Jadi dari segi percakapannya sebenarnya bukan setakat bahasa Siam, tapi ada juga yang bercakap bahasa Melayu. Jadi ada Melayu yang macam-macam. Di kampung yang berhampiran. Jadi contoh macam di sini Kampung Budi, mereka ni cakap bahasa Melayu yang Siam sikit, ke arah Siam. Jadi dia macam hang pi mana. Itu biasa dengar ada lagu. Hang pi mana. Jadi kalau di kampung sebelah sana sikit sebelah lagi. sana lain. Kampung Benda, kampung Padang tu. Dia pun cakap mu gimana? Mugi mana? Mugi mana? Mugi mana? Mugi mana? Kemudian kalau bahasa kita Siam di sini pula, mengpai nai. Itu dah tak tahu. Kemesraan. Banyaklah walaupun kampungnya dekat-dekat, tapi dialek yang digunakan itu berbeza. Jauh sasar tadi itu. Kemesraan kebersamaan keluarga Malaysia tu. Itu dah. Apabila wujudnya macam berlainan bangsa tadi, macam majoriti memang masyarakat Melayu lah, tapi ada masyarakat Siam yang mengamalkan mungkin agama Buddha dan agama-agama lain. Selaku YB pada kawasan ini yang memang memahami masyarakat di sini, macam mana YB melakukan gerak kerja turun ke Padang untuk memahami dan juga apakah kehendak mereka di sini, kehendak penduduk di sini? Kita di sini Kedah ni kita tak pilih bangsa. Contohnya kita perkenalkan skim kafalah. Bila berlaku kematian, waris akan dapat RM500. Jadi semua bangsa kita, walaupun dia Cina, India, bila kematian, wakil rakyat ni dia akan menyantuni keluarga tersebut. Tak kira bangsa. Itu untuk memenuhi kehendak rakyat. Kita sebagai wakil rakyat tak pilih bulu lah. Itu pada konsep yang paling penting lah bagi kita. Kalau kita tengok sebenarnya YB, identiti di Pokok Sena ni sebenarnya kita nak mengangkat SME sebenarnya. Tapi pada baru-baru ini apabila COVID melanda, memang ramai yang terjejas, terutamanya pengusaha-pengusaha IKS ataupun SME ni. Jadi bagaimana sebenarnya YB menyantuni mereka dan juga membantu mereka ketika itu? Okey, alhamdulillah dalam perancangan Kedah 2035 di kerajaan kita yang amat berhormat Menteri Besar, dia telah meletakkan Pokok Sena ini, dia punya bidang dia ialah SME. Iaitu small medium enterprise. Jadi maknanya dari segi kita nak
melahirkan. Sebab kalau dilihat di Pokok Sena ni sebenarnya dia kawasan pertanian. Tengok Dia ada bendang. bendang, kemudian dia ada kebun. Kebanyakan yang memotong getah, memotong menoreh, kemudian ada yang buat bendang, kemudian ada yang pertanian. Pertanian kalau ikut di Pokok Sena ni ialah kita kluster pisang. Ya, kita kluster pisang. Maksudnya penanaman pisang. Pisang, ya, penanaman pisang. Kalau di Pokok Sena ni memang kita khusus untuk penanaman pisang. Dan pihak pertanian akan memberi bantuan pisang. Jadi insya-Allah kita dalam usaha untuk memastikan dalam SME ini, iaitu kita nak bagi bantuan supaya bukan setakat mereka menanam pisang, bukan setakat mereka menjual pisang, tapi kita harap mereka dapat mengeluarkan produk-produk hasil daripada pisang. Sebenarnya terlalu banyak. Contohnya macam kulit pisang. Kulit pisang pun kalau betul-betul yang dia boleh buat baja dan menjadi baja organik yang sangat hebat. Jadi insya-Allah kita dalam usaha untuk membantu para petani-petani ini untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jadi kita mengharapkan mereka boleh menyahut seruan kerajaan untuk jadikan negeri Kedah sebagai negeri yang di Pokok Sena ini sendiri bukan setakat sebagai pertanian, tapi kita boleh upskill kepada SME insya-Allah. Amin. Bagaimana dari aspek pelancongan? Contoh macam kita sekarang duduk di ini salah satu produk pelancongan lah, agro farm, yang mana kita akan mengangkat sawah sebagai identiti negeri Kedah itu sendiri, negeri je lapang padi. Selain daripada itu, apa lagi lokasi-lokasi dan juga perancangan dari segi pelancongan itu sendiri untuk menarik pelabur luar dan juga pelancong asing masuk ke kawasan Pokok Sena ni? Jadi okey, buat masa sekarang kita Kedah ni tak ketinggalan lah dari segi pelancongan. Banyak tempat-tempat yang lokasi yang terbaik, contoh macam di Langkawi, di Baling dan juga di belah Pokok Sena sini. Ini salah satu destinasi yang sedang diperkenalkan, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi tahniah semua sini sebelum telah di barrel kata. Jadi itu satu tempat yang terbaiklah untuk untuk release tension lah. Untuk release tension kepada tambah-tambah anak-anak muda. Kita tak mahu anak-anak muda suka lepak sana lepak. Biarlah tempat yang untuk release tension, bawa keluarga, bawa kawan-kawan untuk orang tahu untuk petang-petang rekreasi yang terbaik di sini. Ada satu tempat. Dan Pokok Sena pun ada tempat-tempat produk industri kecil ni, macam AKS kan, macam MPIE. Jadi banyak produk-produk yang daya tarikkan pelancong untuk tengoklah suasana yang ada di sini. Walaupun produk-produk tempatan, tapi diperkenalkan seluruh Malaysia lah. Dan saya dapat maklumat kita akan bawa pasar ke dunia. Terempet itu yang saya dapat maklumat akan dia pasarkan di negara-negara luar dalam proses. Tapi di Malaysia ni dah terkenal lah. Itu. Bila YB menyentuh mengenai anak-anak muda, kita tahu sekarang ni kebersamaannya, suara anak-anak muda kini diangkat. Kita boleh lihat dalam undi 18 yang akan dijalankan tak lama lagi di Johor ini. Jadi bagaimana sebenarnya kalau di Pokok Sena ini persiapan untuk anak-anak muda ini, belia-belia ini untuk menghadapi dunia luar? Sebab apa yang paling kita risau ialah kebolehpasaran mereka selepas belajar nanti. Bagaimana YB? Di peringkat YB sendirilah untuk menyentuh anak muda di sini. Bagaimana? Alhamdulillah, kalau ikut dalam pendaftaran pemilih baru-baru ini, kita dapat melihat pertambahan pemilih muda yang begitu ramai. Kalau di DUN saya saja lebih kurang 10,000 orang anak muda. Jadi kita melihat bahawa corak yang kita perlu bentuk anak-anak muda ini. Saya pernah pergi melawat di penjara. Pokok Sena ni bagi saya rasa satu perkara yang kita nak boleh highlight juga ialah kita highlightkan sebagai pusat pendidikan. Kerana di Pokok Sena dia ada bukan setakat daripada sekolah rendah, bukan setakat daripada tadika, daripada seperingkat sekolah menengah pun ada. Dan insya-Allah kita ada kolej juga di kawasan Pokok Sena ini. Dan kita ada penjara. Penjara pun sebenarnya pendidikan. Jadi saya masuk dalam penjara, kita lihat apa yang menyedihkan kita ialah 2/3 daripada penghuni penjara itu ialah mereka yang terlibat dengan dadah. Jadi kita melihat bahawa ini satu ancaman kepada kita dan kita berusaha
untuk memastikan supaya anak-anak muda ini yang pertamanya jauhkan daripada dadah ini. Daripada dadah yang sangat bahaya. Kerana mereka ini dari segi perkadiran mereka, mereka di kampung, setiap kampung mereka ada tempat mereka sendiri. Jadi yang ni yang kita akan berusaha untuk pastikan supaya tempat-tempat macam ni kita ambil tindakan dengan polis dan sebagainya, pihak AADK dan sebagainya. Itu dari segi pengawalan. Kemudian dari segi pelajar-pelajarnya, insya-Allah kita ada pertemuan, perbincangan dan kita pun dah wujudkan grup-grup dengan pelajar-pelajar SPM dan kita turun berjumpa dengan pihak sekolah untuk menyantuni anak-anak ini supaya kita harap mereka akan menjadi kepimpinan masa hadapan, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah, itu dia sedikit buah fikir mengenai dua orang yang berhormat yang memahami sendiri kawasan di Pokok Sena dan juga penduduk di Pokok Sena dan bagaimana Pokok Sena ini boleh lagi dimajukan dari aspek produk pelancongannya, dari aspek juga generasi mudanya menurut konsep kebersamaan keluarga Malaysia. Ya, tiada Terima yang kasih tertinggal banyak-banyak sebenarnya dalam perancangan ini, baik daripada SME-nya, IKS ataupun belia, semuanya ada dalam perancangan untuk tahun-tahun akan datang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Romani Wan Salin, iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah. Dan juga Yang Berhormat Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Lada. Baiklah, sekarang kalau tadi masa pembukaan kita bersama dengan silat. Tapi kali ini ada satu lagi, sukan. Sukan tradisional juga. Ini rakan kami Rashidi yang menyediakan untuk anda satu pakej khas